Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 bersama dengan saya untuk hiasan dalaman, dan kita nak bincangkan berkenaan dengan aksesori hiasan bersama dengan cikgu kita, Cikgu Muhammad Nazri Ugun daripada SMK Takis Papar Sabah, bersama dengan jurubahasa isyarat Nurul Adina Rashid daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Remban Negeri Sembilan. Cikgu, kita nak mulakan kelas kita, cikgu, silakan. Okey, saya teruskan. Baik. Paparan yang seterusnya. Bingkai gambar. Okey. Sering kali kita lihat di kawasan rumah ataupun kawasan kelas kamu mempunyai bingkai gambar. Jadi, apakah yang anda faham tentang bingkai gambar? Apakah yang anda boleh katakan tentang bingkai gambar? Salah seorang murid yang berada di ruang GM sana boleh bantu cikgu? Baik, siapa yang nak jawab? Silakan. Saya nampak macam Azan nak menjawab lah, cikgu. Apa dia bingkai gambar? Betul ke Azan? Boleh salah seorang untuk menjawab? Okey. Syarizwan. Baik, silakan Syarizwan. Okey, gambar bagi saya, gambar yang mempunyai bingkai akan menyerlakan lagi gambar, manakala bagi gambar atau imej yang tidak mempunyai bingkai akan menenggelamkan gambarnya dan membuatkannya kelihatan tidak menarik. Okey, terima kasih. Betul jawapannya, cikgu. Betul. Dia kalau dalam proses PBD, pentaksiran bilik darjah, kita boleh bagi TP5 dan TP6. Apa yang penting dia boleh mengulas apa soal jawapannya tadi. Itu TP5, TP6 itu berdasar jawapan yang diberi oleh Syarizwan tadi. Okey, baik. Okey, seterusnya apa dia bingkai gambar? Baik. Berfungsi melindungi dan memaparkan imej. Okey, terdapat dua reka bentuk bingkai gambar kayu, iaitu bingkai gambar kayu moden, lebih ringkas dan menggunakan ton warna kayu lebih cerah. Manakala bingkai kayu tradisional lebih kompleks dan mempunyai corak kerawang. Okey, pada rajah ni kita akan dapat lihat bingkai kayu moden, tradisional dan logam. Ketiga ni berfungsinya sama untuk memberi paparan lebih jelas kepada gambar yang kita akan letakkan pada kawasan bingkai tersebut. Okey, seterusnya bingkai gambar, tiga perkara yang harus dikenal pasti untuk menyusun dan menggantung bingkai gambar pada dinding. Baik. Untuk menggantung pun dia ada peraturan tertentu. Okay, pertama adalah bilangan bingkai dan saiz gambar, keluasan dinding, elemen lain seperti perabot dan aksesori lain. Okay, komposisi susunan gambar terdiri daripada tiga perkara, iaitu imbangan, rentak dan haluan. Jadi ketiga-tiga maklumat ini boleh digunakan untuk kita menggantung bingkai gambar ketika berada dalam rumah masing-masing. Okey, seterusnya. Imbangan symmetrical, penggunaan bingkai gambar, saiz dan bentuk yang sama dengan kaedah lebih ringkas dan kemas. Bentuk yang sama macam ni lah. Okey, kita gunakan kertas grade ataupun bentuk bingkai gambar tersebut dengan bentuk yang sama kita gantung sekata seperti ini. Dia akan memberikan impak yang menarik pada dinding tersebut. Seterusnya ialah asymmetrical, kaedah imbangan tidak sama rata, bahagian kiri dan kanan penyusunan lebih dinamik. Ini contoh. Okey, lebih dinamik. Kita bebas menyusun asalkan mengikut kreativiti kita sendiri akan memberi impak yang baik pada ruang tersebut. Walaupun saiznya tak sama, cikgu. Betul. Dia kalau ni apabila kita dapat lihat individu yang berjaya melakukan macam ni, mempunyai daya fikir yang lebih tinggi. Kebatlah kemahiran berfikir aras tinggi dia lagi bagus. Dan apabila kita lihat tadi pada slide sebelum dia, faktor menggantung bingkai gambar juga adalah perabot. Ni contoh. Andai kata bingkai gambar tersebut berada di bawah, terpotong kawasan gambar tersebut. Ini mempengaruhi. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian teknik menjawab soalan bahagian A. Kita terus kepada teknik menjawab soalan. Teori, maklumat, kita kepada teknik menjawab soalan. Okey. Bahagian A, teknik menjawab soalan pada bahagian A, penggunaan akronim Fa, Mi, Ja, Sa. Iaitu Fa, kita fahami kehendak soalan tersebut. Baca berulang-ulang. Seterusnya, menyatakan jenis soalan. Menyatakan jenis soalan tidak perlulah kita menyatakan dalam Dewan Peperiksaan. Soalan begini adalah macam ini. Tidak, untuk diri kita sendiri. Okey, kita menyatakan jenis soalan. Pertama, soalan jenis urutan. Okey, kriteria, fakta, kaedah, memahami dan pengkelasan. Okey, ke-66 jenis soalan ini adalah merupakan soalan yang biasa ditanya dan disoal pada bahagian A. Ketujuh pula, jawab soalan dengan teliti. Dan S,
periksa semula jawapan. Apa yang berlaku pada bahagian A, kecuaian sering berlaku oleh murid. Ya. Kerana dia menjawab soalan dia pun hanya menyusun langkah atau memberi jawapan betul ataupun salah. Disebabkan itulah kita kena periksa jawapan semula agar tidak berlaku kecuaian yang akan menyebabkan skor pada bahagian A berkurangan dan memberi kesan kepada keputusan SPM nanti. Baik. Okey, seterusnya adalah contoh soalan bahagian A. Raja di bawah menunjukkan komposisi rentak susunan bingkai gambar. Tuliskan jenis rentak yang betul pada ruang yang disediakan. Okey, ini adalah pengkelasan. Pengetahuan tentang kategori dan kelompok dalam satu kumpulan. Dikelaskan dalam satu kumpulan. Okey, satu kenyataan dikelaskan dalam satu kumpulan. Untuk itu, cikgu mohon kepada tim tekista hebat yang berada di luar sana untuk menjawab soalan. Untuk jawab soalan bahagian A, pengkelasan. Siapa boleh bantu cikgu? Baik, siapa yang nak menjawab? Silakan. Azan. Ya, kuat sikit. Silakan Azan. Rentak berulang. Rentak. Seterusnya, rentak bebas dan akhir sekali rentak sekata. Rentak berulang, bebas dan Sekata. sekata. Kita tengok Azan. Adakah jawapannya betul, cikgu? Ya, berulang, bebas dan sekata. Sekata. Daripada macam ni, tahniah Azan. 5 skor. untuk 5 bahagian skor, A. cikgu? Ya, 5 skor. 5 skor untuk Azan. Okey. Tahniah. Kita lihat ada rentak berulang adalah ruang gambar bentuk gambar itu berulang. Ya. Diulang kepada gambar yang kedua. Bebas, kita bebas melakukan apa saja bentuk asalkan dia tidak menyebabkan kawasan itu lebih sesak. Dan yang ketiga adalah rentak sekata. Bentuk bingkai yang sama dan kita susun mengikut peraturan atau peraturan yang telah kita nyatakan sebentar tadi. Baik. Okey, seterusnya haluan. Haluan pula ada 3. Haluan mendatar, haluan menegak dan haluan menurun. Daripada sebutan perkataan haluan mendatar, menegak dan menurun, kita dapat lihat macam mana bentuk bingkai gambar tersebut. Baiklah, haluan mendatar, komposisi gambar disusun secara mendatar sesuai pada dinding yang lebar. Dinding yang lebar, kita lihat dinding yang lebar macam ni. Dia sesuai untuk haluan mendatar untuk memperlihatkan dinding tersebut lebih terisi dan lebih cantik dan memuaskan pelanggan ataupun individu yang tinggal di kawasan tersebut. Yang sesuai menegak pula ialah komposisi gambar disusun secara menegak dan sesuai pada ruang dalaman yang kecil dan dinding yang lebih tinggi. Okay, apabila satu dinding yang lebih tinggi, kita kena susun gambar secara haluan menegak. Seperti inilah. Baik. Untuk memperlihatkan dinding tersebut terisi dan akan memberi kesan ilusi lebih rendah dinding tersebut. Dan akhir sekali haluan menurun, komposisi gambar disusun secara menaik atau menurun sesuai pada dinding di kawasan tangga. Okay, ini kalau kita lihat di kawasan hotel lah. Kawasan rumah yang mempunyai rumah 2 tingkat macam tu, dia akan guna posisi atau haluan seperti ini untuk mengisi ruang tersebut agar lebih nampak kelihatan lebih terisi dan lebih cantik. Seterusnya pula ialah bingkai gambar. Bingkai gambar, terdapat pelbagai bentuk bingkai gambar yang digunakan dalam menghias dinding dalam ruang. Antaranya ialah segi 4 sama, segi 4 tepat, bujur dan bulat. Okey. Bentuk bingkai gambar seperti yang Tacu nyatakan tadi, contoh bentuk bingkai gambar dan gambar tanpa bingkai. Jelas dan nyata perbezaan antara dua, berbingkai dengan tidak berbingkai. Tetapi cikgu tidak puas hati. Cikgu mahu juga murid cikgu yang berada di sana untuk menjawab atau membantu cikgu apakah perbezaan yang amat ketara selain daripada bingkai yang berada pada gambar tersebut. Jadi silakan. Baik, silakan. Siapa yang nak cuba menjawab? Mungkin Ain. Ain boleh jawab? Teruskan Ain. Silakan Ain. Saya setuju. Terima kasih. Gambar yang mempunyai bingkai, gambar akan menyerlakan lagi. Manakala bagi gambar atau image akan lebih menjelaskan image tersebut. Okey, maksud sini apabila kita mempunyai bingkai, gambar tersebut lebih terserlah dan image lebih tertonjol. Betul. Ya, tahniah Ain. Dan apabila tidak berbingkai, orang bilang titik tumpu tu lebih kurang, dia berserak. Tiada bingkai kan? Baik. Jadi kita tidak dapat kepung gambar tersebut. Dan apabila ada bingkai, gambar tu keluar. kita dapat tengok mana satu yang lebih sesuai. Betul. Okey. Baik, itu dia. Kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana nak orang kata apa, mengenal pasti aksesori hiasan. Ada lampu
lampu, kipasnya dan pelbagai lagi aksesori-aksesori hiasan, bagaimana susunannya. Tapi cikgu, kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan hiasan dalaman ni, tambah-tambah kalau untuk kita nak dekorasi rumah kita lah. Okey. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM